Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'd. Hadirin rahmat Allah taala sekalian, alhamdulillah, untuk meneruskan kesinambungan Qiyam Ramadan pada malam ini dengan penuh penghayatan bacaan oleh syekh kita. Faham tu? Faham? Alhamdulillah. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan tengok sedikit perbincangan ataupun pengertian daripada surah At-Tin, surah yang ke-95, ia mempunyai 8 ayat dan ia dalam kategori surah Makkiyah, yang diturunkan di Mekah. Surah ini dan sebagaimana surah-surah lain istimewa dengan caranya yang tersendiri. Setengah orang bercakap tentang saya minat dengan surah Al-Baqarah sebagai contoh, maka dia tidak berapa beri perhatian kepada surah-surah lain. Dari satu sudut macam okey lah, tak ada masalah. Tapi bila difikir-fikirkan, ternyata tak tepat macam tu, tak boleh. Sebab setiap surah dalam Al-Quran ada nilainya yang tersendiri, dan 114 surah itu adalah semuanya kalam Allah yang mesti kita cinta dan kita imani seluruh daripadanya. Namun tetaplah kita manusia ni adalah surah-surah yang kita minat, kita ulang baca, dan adalah surah-surah yang kita jarang-jarang baca. Jumpa setahun sekali bulan Ramadan, lepas tu mulalah kokak. Kalau surah yang biasa kita jumpa tu memang fasih lah, pejam mata, tak ada apa. Kalau yang jarang-jarang baca ni surah Rum, tu kokak. Memang akan berlaku sabqul lisan lah, kesalahan sebutan dan seumpamanya. Baik, ala kullin, surah At-Tin tidak ada masalah, majoriti semua hafal. Ayatnya ada 8 ayat semuanya. Dan antara pokok pangkal ataupun dasar utama surah ini, Allah menegaskan bahawa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ahsani takwim tu, yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman dan amal saleh. Manusia itu sendiri, tak kira dia Muslim atau bukan Islam, adalah sebaik-baik ciptaan berbanding dengan makhluk Allah yang lainnya. Dan kemuliaannya lagi adalah kerana keimanan dan amal saleh. Dan ayat ini ataupun surah ini juga menetapkan, sebagaimana tema surah Makkiyah yang lain, berkaitan dengan hari kebangkitan, penegasan tentang akan adanya hari kebangkitan. Kerana Arab jahiliyah, antara benda yang mereka tak boleh terima sampai sudah adalah kebangkitan semula manusia untuk dihisab. Baik, kita tengok satu-satu. Saya menggunakan sebuah tafsir ringkas yang dikarang oleh seorang hamba Allah secara online, tapi kemudian ada sahabat kita telah cetak. Ada dia ni pada Indonesia lah, Abu Yahya Marwan bin Musa, dan dia telah letak tajuk tafsir dia ni Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran. Menariklah, hidayah buat sekalian manusia dengan melalui tafsir Al-Quran. Dan cara dia susun tu menarik. Dia tulis nota kaki bagi setiap pengertian ringkas ayat-ayat tersebut. Jadi saya sekadar baca je lah apa yang dia tulis dengan thiqah kepada beliau. Manhaj yang beliau tulis ini manhaj yang menepati kita punya pengajian lah, tidak lari daripada
manhaj al-ma'thur. Ar-ra'yi mungkin ada sikit, tapi yang lebih tepat, yang lebih banyak adalah al-ma'thur, yakni menggunakan tafsir Quran bil Quran dengan tafsir bil hadis dan seumpamanya, bil athar. Baik, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wat-tini waz-zaitun, disebut sini terjemahan yang diguna demi, dan disebutkan buah tin dan buah zaitun. Nota kakinya, yang dimaksudkan dengan tin menurut sebahagian mufassir ialah tempat tinggal Nabi Nuh. Ini menarik. Saya ingat saya dah baca tafsir sebelum ni, saya lah yang terhad bacaannya, jarang jumpa ada yang mentafsirkan demikian. Maksudnya wat-tini waz-zaitun, tin dia nisbah pada negeri sekian-sekian, dan zaitun pada negeri sekian-sekian. Ini disebut. Dia kata menurut sebahagian mufassir, bila disebutkan wat-tini waz-zaitun, Allah bersumpah dengan makhluk dia, tidak ada masalah. Allah untuk qasam, iaitu bersumpah dengan nama makhluk, dengan makhluk dia tidak ada masalah. Dengan dengan masa wal asri, itu adalah hak Allah Ta'ala. Tapi kita manusia, hamba Allah hanya boleh bersumpah dengan nama Allah, wabillahi wallahi wabillahi watallahi. Itu kita. Tapi Allah boleh dengan. Maka dengan itu Allah kata demi buah tin dan buah zaitun. Yang dimaksudkan dengan tin adalah tempat tinggal Nabi Nuh, iaitu Damsyik, kawasan Syria pada hari inilah, Syria, Dimashq. Dan buah tin, yang banyak buah tin, kerana satu masa di sana banyaknya buah tin. Kemudian dia kata dan zaitun, wat-tini waz-zaitun, dan zaitun itu, nama buah zaitun itu nisbahnya adalah kepada Baitul Maqdis, iaitu tempat banyak tumbuhnya pohon zaitun. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan kedua pohon ini kerana banyaknya manfaat pada pohon dan buahnya. Bukan setakat buah, tapi pokok pohon dia tu sendiri ada manfaat yang pelbagai. Kita tak ertilah. Kalau tanya pokok kelapa mungkin kita tahu, kalau tanya pokok nipah mungkin kita tahu. Tapi dalam konteks orang Arab, mereka lebih fasih lah. Kegunaan zaitun dengan tin bukan sekadar buah dia saja. Barangkali dia punya daunnya ada manfaat, barangkali dia punya batangnya ada manfaat, dia punya pelepahnya ada manfaat dan seumpamanya. Macam kita sinilah, daun mengkudu ada manfaat, kita tahulah tempat kita. Tapi Allah Ta'ala tak katalah demi daun mengkudu. Dia sebut wat-tini waz-zaitun. Kalau takdir Allah Ta'ala sebut demi pelepahnya, pesan juga kita. Tak. Na'udzubillah. Tak mungkin berlakulah, sebab para Nabi dan Rasul lahir di sana belakalah, belah-belah Asia Barat belakang. Baik, makanya katanya lagi, Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan kedua pohon ini kerana banyaknya manfaat pada pohon dan buahnya, dan kerana yang biasa tumbuh di negeri Syam. Syam, 4 negeri besar pada hari ini yang dipecah-pecahkanlah. Apa dia? Syria, Jordan, Palestin, Lebanon, itu Syam. Bila disebut kata Syam, zaman Rasulullah bila disebut kata Syam, kita kena bayang 4 negara tu pada hari ini. Macam kita bincang, Malaysia telah dijajah pada tahun 1511 ketika Alfonso de Albuquerque mari menyerang Melaka. Kena ke? Tak, mana ada Malaysia lagi masa tu. Malaysia hanya wujud 1963. Jadi konteks sejarah tu kena betul. Yang jatuh kota Melaka, bukan Empire Melaka. Kota Melaka bersatu. Kalau dalam peta tu, yang kota Melaka tu lah pusat pemerintahan. Jajahan takluk yang lain tak kena. Jadi kita kena betulkan bila sebut sejarah, sebelum 1945 Indonesia tak wujud lagi. Yang ada Hindia Timur. Sebelum 1957 yang ada adalah Tanah Melayu, Malaya, Semenanjung Tanah Melayu. Belum ada lagi Malaysia, yang kemudian baru ada. Jadi bila kita kena dengan tempat tu, sebagaimana kita diajarkan sabab burud fil hadis, maka nak bincang sejarah negara kita pun kena tengok latar belakang. Termasuklah bila kita baca kisah-kisah Quran, ada latar
sejarah dia dan seumpamanya. Baik, katanya lagi. Kemudian waturi sinin. Okey, kita sama sikit. Negeri tempat kelahiran ataupun kenabian Isa putra Maryam alaihi salam. Tempat kelahiran Nabi Isa putra Maryam alaihi salam. Waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Bukit Sinai adalah tempat Musa alaihi salam diajak bicara oleh Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Subhanahu wa ta'ala, dan menerima wahyu darinya. Sinin artinya yang diberkati atau indah kerana pohon-pohon yang berbuah. Allah Ta'ala bersumpah lagi dengan Bukit Tur Sina. Bila nama-nama ini disebut, adalah keistimewaannya yang khusus, tapi tidaklah membawa kepada kita pergi buat ibadah-ibadah khusus di sana. Lagi ambil berkat Bukit Tur Sina. Kenapa? Allah sebutlah Quran. Tak kena. Nabi tak buat, sahabat tak buat. Nah, kenapa ni sungguh nak pergi Gunung Sinai ni? Kan gunung ni tempat Nabi Musa jumpa Allah. Kami pun nak marilah ambil berkat juga. Tak payah. Tidak ada keperluan itu. Baik, kemudian katanya lagi, wa hadzal baladil amin, dan demi hadzal baladil amin. Haza ini, negeri ini yang amin, yang aman. Apa dia maksudnya tu? Yang merupakan negeri tempat kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat-tempat yang mulia tersebut, yang dari sana dibangkitkan nabi-nabi yang utama dan mulia. Isi sumpahnya adalah apa yang disebutkan dalam ayat selanjutnya. Kenapa yang sangat-sangat Allah Ta'ala bersumpah dengan nama-nama tempat ni? Kerana kemuliaan tempat itu. Kenapa? Disitulah para nabi-nabi utama tadi dilahirkan. Nuhnya, Nabi Isa-nya, Nabi Muhammad-nya, Nabi Musa-nya, dan seumpamanya. Baik. Kemudian katanya lagi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Setengah orang dia suka sebutlah, ini menunjukkan karamatul insan. Tu. Kalau biasa dengan orang politik cakap adalah tu, karamah insan dia kata. Keramat, dia tukar karamah tu jadi keramat. Ini keramat dia kata. Kita tak faham keramat ni orang Melayu lain ni. Jangan main-main. Orang Melayu ni dia tukar konsep. Karamah fil lugha al-arabiyyah wa fil Quran ada konteks dia yang khusus. Karim daripada perkataan mulia lah. Boleh pada orang Melayu kita keramat, boleh pergi minta hajat kubur dia, sudah. Baik, katanya di sini apa dia? Yakni sempurna dan seimbang fizikalnya. Manusia ni ciptaan yang paling seimbang, yang paling sempurna. Kepala berada di atas, kaki berada di bawah. Terbalik dua tu tak ada apa. Kepala di bawah, kaki di atas, tak seimbang. Maka ahsani takwim itu setengah ulama menghuraikan secara fizik. Bahkan Al-Qurtubi pun saya sempat baca tadi, dia sebut secara fizikal zahir pun manusia memang Allah Ta'ala ciptakan yang paling sempurna antara makhluk-makhluk yang lain. Letak manusia, letak kambing, lembu, biri-biri, tak boleh lawan. Manusia comel lagi. Letak makhluk-makhluk lain, kereta apa semua, tak boleh lawan. Manusia comel lagi. Begitu. Letak monyet, tak boleh. Manusia lagi. Sebab ada akal dan seumpamanya. Baik, kemudian katanya, namun sayang, nikmat yang besar ini tidak disyukuri oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan mereka berpaling daripada sikap syukur, sibuk dengan permainan dan melalaikan. Dan lebih senang dengan perkara yang hina dan rendah, sehingga Allah SWT mengembalikan mereka ke tempat yang paling rendah, iaitu neraka, yang merupakan tempat para pelaku maksiat yang derhaka. Thumma radadna, ni sambunganlah. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia, walaupun dia tu makhluk yang paling sempurna ciptaannya, ahsani taqwim,
Tapi kemudian Allah Ta'ala kata thumma radadnahu asfala safilin, dan kemudian kami kembalikan dia ataupun mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Setengah ulama kata neraka. Setengah ulama tafsirkan di sini asfala safilin sebagai menjadi tua, lepas dah budak jadi dewasa apa semua, menjadi pikun atau perenta. Tu bahasa-bahasa Melayu tradisional sikitlah, pikun atau perenta. Tapi setengah ulama kata tak kena cara, mereka dikembalikan neraka, begitu. Maka katanya lagi fama yukadzibuka ba'du illa alladhina amanu wa amilus salihat, melainkan siapa ni? Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Orang-orang yang mengerjakan, beriman terlebih dahulu, amal saleh kemudian. Kalau mengerjakan amal saleh tapi tidak beriman, jadi tak jadi? Tidak jadi, tak cukup syarat. Ramai orang bukan Islam mengerjakan amal saleh, melakukan CSR, kerja-kerja amal. Dia jutawan, dia buat tu, buat ni, macam-macam dia buat baik, tapi dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal, maka sia-sia belaka di akhirat lah. Atas muka bumi ni dapatlah pengaruh, mungkin rezeki dia pun bertambah, boleh lari cukai macam-macam lah, tetapi di akhirat tetap tidak ada maknanya. Kerana apa? Kerana dia tidak dikira beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Syarat untuk amal soleh diterima, dikira, dicatat, dihitung di akhirat esok-esok adalah dengan keimanan. Ringkasnya iman apa dia? Percaya pada benda tak nampak. Itu fahaman paling mudah. Iman ni apa? Percaya benda tak nampak tapi ada. Apa dia? Allah, malaikat, hari kiamat, azab kubur, semua tak nampak belaka tu. Kiraman katibin. Apa dia lagi? Pahala, dosa, tak nampak belaka, tapi percaya. Kenapa percaya? Wahyu bagi tahu kami. Kerana adanya panduan wahyu, ayat yang panggil maktubah, yakni Quran, wahyu, hadis, maka kami beriman, mengisbatkan kepercayaan ada sungguh benda-benda yang kami tak nampak ni. Bila akan nampak benda ni? Saat nyawa dihalkum. Bila nyawa digharghir, maka Allah Ta'ala buka hijab, nampak belakang malaikat yang mari nak ambil kita tu, comel ke hudu. Nampaklah masa depan, kena seksa ke, kena azab ke, ataupun boleh enjoy lepas ni, nampak belakang masa tu. Tu yang menarik tu. Kalau kata bahagia, menarik lah. Sebaliknya, na'udzubillah min dzalik. Tapi nak katanya iman-iman ni percaya benda tak nampak. Ahli falsafah membincangkan tentang, dia panggil istilah metafizik, lawan kepada fizik. Metafizik benda tak nampak, benda khayal, ada keluar apa, ada dalam kepala otak saja. Ahli falsafah Yunani dulu kata, Plato, Aristoteles, sebenarnya alam ini fana belaka, tak ada apa. Yang ada image dalam kepala otak kita, yang lain bukan realiti belaka. Lagu mana pula? Itu pandangan dia. Dia kata tak ada faedah belakang ni. Kita lepas asal kepala otak kita betul-betul lah. Macam-macam lah. Tapi tidak kita. Bila Allah kata ada. Boleh tengok. Sebab apa? Wahyu kata begitu. Kita mengisbatkan keyakinan kita pada lafaz wahyu. Kalau wahyu tak kata, kita pun kata Allah alam, kami pun tak tahu. Kamu dah lagu tu, kan lebih selamat lagu tu. Semoga Allah Ta'ala jaga kita di atas manhaj dan juga keimanan yang mengisbatkan hal-hal yang bersandarkan pada wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, katanya lagi, fama yukadzibuka ba'du biddin. Ada sikit lagi tu. Illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Dan kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yakni mereka tak masuk neraka, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak akan putus-putusnya, yakni mereka memperoleh kenikmatan yang penuh, kegembiraan yang berturut-turut, kesenangan yang banyak, abadan abada, selama-lamanya, khalidina fiha abada. Syurga abada, neraka abada. Bila kata sampai cuma ada perbincangan lah. Sebahagian ulama membincangkan adakah neraka kekal,
dan seumpamanya tu cerita lain. Baik, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Allah tanya Nabi Muhammad. Allah tanya, maka apa yang menyebabkan mereka tak percaya pada kamu Muhammad, sedangkan bukti-buktinya sudah jelas belaka? Allah dialog dengan Nabi Muhammad, tapi matlamatnya untuk siapa? Untuk kita lah. Bila kita baca ni, kita duk faham, cuba nak faham ni. Maka kata di sini 3227, yakni setelah mereka tahu bahawa manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, lalu dikembalikannya dalam keadaan yang paling rendah, di mana pada semua itu terdapat dalil yang menunjukkan Allah Maha Berkuasa membangkitkan. Kalaulah daripada tak ada, beranak, sampailah tua, mati, boleh Allah buat. Jadi apalah sangat untuk kamu terima lagi sekali kamu akan dibangkitkan? Benda sama. Cerita ni macam cerita Allah Ta'ala ajar kita berhujah dengan kaum Nasara dalam surah Ali Imran. Orang Kristian, Nasrani tak boleh terima bila mana orang Islam kata Nabi Isa ni bukan anak Tuhan ataupun bukan Tuhan. Nabi Isa ni adalah anak kepada Maryam yang the God Almighty, Allah, tiupkan roh ataupun jasad roh ataupun inilah ke dalam janin untuk wujud dalam Maryam. Maksudnya Nabi Isa dilahirkan tanpa bapa. Mereka tak boleh terima. Macam mana orang boleh beranak dilahirkan oleh seorang ibu tanpa ada bapa? Dia mesti ada bapa. Tapi dalam masa yang sama, mereka tak ada masalah untuk terima siapa dia? Nabi Adam dengan Hawa, dua-dua dilahirkan tanpa bapa dengan tanpa mak. Kan wujud tanpa mak dengan ayah lagi susah daripada wujud dengan adanya mak tanpa bapa sahaja. Ni bila nak diajarkan oleh Quran sendiri, cuba tanya mereka. Kita pun boleh tanyalah our friend from Christian yang mengandung agama Kristian, do you believe in Adam and Eve that born without father and mother? Mungkin mereka kata yes, of course, God Almighty created Adam and Eve without father and mother. So then why you cannot accept Jesus born without a father but with a mother? Kan lagi mudah tu. Tak boleh. Dia tak boleh, dia selalu situ. Quran dah ajar, dah mudah je logik. Kalau kamu boleh terima Adam dengan Hawa dilahirkan tanpa mak dengan ayah, apa yang susah kamu nak terima Jesus ataupun Isa dilahirkan dengan mak hanya tanpa ayah? Lagilah mudah. Begitu. Begitulah keadaannya begini. Kamu beranak daripada tak ada jadi ada. Dah tua besar mati, dah tua beranak besar kahwin ini tak ada. Jadi Allah nak ulang sekali lagi saja untuk kamu terima. Lagilah mudah. Tak boleh. Kafir Quraisy lah tak boleh terima. Mereka tak sapa logik tu. Baik, maka akhir sekali Allah Ta'ala kata fama yukadzibuka ba'du biddin tadi, maka apakah yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan setelah ada itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Di akhir ayat Allah pun menutupnya dengan mengatakan 3227, yakni bukankah hikmah, yakni kebijaksanaan ataupun wisdom. Saya kena mengajar subjek kearifan tempatan, dia panggil local wisdom ataupun local genius. Bila Mak Saleh mari jajah negara-negara yang mereka jajah ni, dia superior, mereka rasa mereka di bangsa yang tinggi, white man burden. Kalau kita belajar dulu kan, dia mari jajah tu dia berasa mereka ni civilized. Selain daripada barat adalah barbarian dan juga savage, makhluk yang tak berpedamadung belaka. Jadi menjadi tanggungjawab mereka mari nak majukan, sambil-sambil rompok harta tempat yang tak maju tu. Sedangkan setiap bangsa yang mereka jajah itu
sudah mempunyai kebijaksanaan tersendiri. Apa dia? Ada satu dialog yang menarik, luar tajuk sikit, cuma menarik tajuk ni. Bila ada hamba Allah kata apa dia? Dia nak kata resis tu tidak resis, tapi fakta sejarah, tuan-tuan. Bila ada orang kata nasib baiklah tanah Melayu ni, alam Melayu kita ni, orang luar, orang daripada tamadun besar, iaitu India, China, Arab, Farsi apa semua, mari di alam Melayu ni bantu orang asal ni untuk menjadi lebih moden ataupun lebih bagus, lebih maju dan seumpamanya. Nasib baiklah kebetulan kita di tengah-tengah, semua orang mari lalu, maka ada pengaruh mereka, bangsa Cina, bangsa Arab, bangsa semualah, Farsi apa semua, bangsa-bangsa tamadun besar, semua ada kesannya di alam Melayu kita ni. Maka seorang profesor kenalan saya juga, Profesor Ahmad Murad Marikan, sekarang ni berada di Estate UIA, dia kata fakta sejarah menyebutkan, contohnya di benua Cina pernah berlaku dia panggil apa dah, kebuluran makanan, maksudnya makanan tak ada langsung dan mereka tak boleh nak manage, sehingga berlaku kematian yang begitu dahsyat, menyebabkan mereka keluar daripada tanah besar, mula cari tempat-tempat baru, antaranya alam Melayu kita. Sedangkan dalam rekod sejarah, kepulauan alam Melayu ni tak pernah menghadapi kebuluran makanan yang menyebabkan kematian yang begitu dahsyat sekali. Bermaksud apa dia? Bermaksud tok nenek moyang kita tak pernah ada masalah kerana kebijaksanaan mereka menguruskan alam, dan takdirnya Allah Ta'ala bagi rezeki kawasan kita ni subur, berlakunya krisis kebuluran makanan hingga menyebabkan kematian, melainkan kerana kezaliman tangan-tangan pemerintah pada zaman tu lah. Jadi tiba-tiba dia lebih hebat pada kita pula. Jadi ni talking history lah. Bahawa fakta sejarah menyebutkan begitu. Macam Mak Saleh kata, kami mari nak memajukan kamu. Akhirnya dalam satu wawancara saya tengok orang Afrika, dia kata tak pernah berlaku negara barat ni mari, kalau tempat kami ni tidak hebat, tidak mewah, tidak kaya dengan hasil mahsul bumi, tidak maju pada ketika itu, tak mungkin kamu mari jajah beratus tahun, ambil segala hasil mahsul emas, segala lombong emasnya, segala apa ni, bawa balik negara kamu. Itu satu paradigma yang mesti kita betulkan lah. Maksudnya mereka tu penuh dengan agenda mereka lah, begitu ya. Jadi kena tiung balik benda tu. Baik, balik pada cerita kita ni, habisnya akhir sekali, alaihissallahu biahkamil hakimin. Dan dia kata sini adalah, bukankah Allah SWT yang menciptakan manusia secara bertahap dan mengirimkan pelbagai kenikmatan yang tidak dapat mereka jumlahkan, serta mengurus mereka dengan pengurusan yang sebaik-baik, pasti akan mengembalikan mereka ke tempat terakhir mereka menetap. Mana? Syurga neraka lah. Dan bukankah Allah SWT hakim yang paling adil, yang tidak pernah berbuat zalim kepada seorang pun? Ya benar, kami menjadi saksi akan hal itu. Selesai tafsir surah At-Tin dengan pertolongan Allah, taufiknya dan kemudahannya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Begitulah keadaannya, intipati dan tafsiran ringkas yang saya kira cukuplah, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, berdasarkan rujukan yang saya rujuk ni. Tukang tulis kita ni menulis dengan baiklah huraian surah At-Tin, dan semoga kita dapat manfaat dengan sedikit tambahan daripada saya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.